Dah test suara dah tuan-puan. Assalamualaikum Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suara okey, tuan-puan boleh respon okey. Sebab kita 9.224 kita boleh mula. Dah 9.24 sekarang. InsyaAllah malam ni kita akan mula kitab baru. Kita akan mula awal, iaitu Muqaddimah. Muqaddimah kitab malam ni. Okey, jelas okey, suara jelas. Kita kerana sudah 9.25 tuan-puan sekarang, kita boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama tuan-puan kita merafakkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya kita sama-sama diberi kesempatan, masa, peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi kita bersama pada malam ini dalam slot baru, iaitu kitab yang kita pilih sebagaimana tuan-puan maklum, iaitu kitab Penawar Bagi Hati. Sebelum ni kita dah susum kitab Tauhid dan juga Fiqh. Jadi bagi melengkapkan tiga struktur ataupun tiga asas yang kukuh dalam proses pembinaan agama setiap orang ni tuan-puan, mesti kita kena ada tiga sendi agama, iaitu mesti ada Tauhid, mesti ada Fiqh dan juga mesti lengkap dengan tasawuf. Sebab itulah inisiatif daripada kawan-kawan kita, daripada Ustaz Man dan juga Ustaz Roy kita, bersama gabungan surau-surau di Pression 11, antaranya surau Al-Azib, Al-Ihsan, Sarah dan juga An-Nur. Mereka mengambil inisiatif yang sangat bagus untuk membantu bukan saja masyarakat di Pression 11, tetapi amnya kawan-kawan boleh diikuti dari segenap tempat dan pelosok melalui Facebook Live. Mudah-mudahan ada manfaat dan juga ada keberkatan usaha kita ini. Sebab itulah tuan-puan, untuk melengkapkan tiga bidang ilmu yang menjadi asas fardu ain yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas setiap mukallaf, tidak terkecuali walaupun seorang, mesti kita menguasai ataupun memahami tiga bidang ilmu asas ini. Merupakan satu tanggungjawab kita, bukan satu pilihan. Mesti kita kena lengkap, kita kena tahu, kena belajar sehingga faham dan kita implement, iaitu Tauhid asas, yang keduanya Fiqh, 4 rubuh asas, dan yang ketiganya ialah tasawuf tuan-puan. Jadi kita pilih kitab yang asas, yang paling asas dalam kitab tasawuf mengikut susunan, mengikut syllabus para ulama, iaitu kita mulakan dengan kitab Penawar Bagi Hati sebelum kita naik kitab-kitab yang lain. Jadi ini sangat penting tuan-puan. Susunan syllabus, susunan kurikulum ini sangat penting. Kita jangan skip dan jangan kita tersilap susunan menyebabkan kita tidak akan dapat result ataupun target yang kita nak. Sebab itulah kitab asas yang disusun oleh para ulama mesti kita dahulukan kitab Penawar Bagi Hati, barulah kita naik kepada kitab-kitab pertengahan dan juga kitab tinggi seperti Hikam Ibn Athaillah. Jadi Hikam ni tuan-puan bukan orang biasa yang boleh follow, yang boleh belajar kitab itu. Walaupun sekarang ini kita tengok banyak orang-orang biasa ataupun orang-orang yang masih belum menguasai kitab asas tasawuf sudah belajar kitab Hikam. Itu salah dari segi susunan dan tertib yang disusun oleh para ulama kita. Sebelum menguasai asas dan menguasai kitab sederhana, tidak boleh untuk kita naik terus kepada kitab tinggi seperti kitab Hikam Ibn Athaillah. Baik, kita terus tuan-puan kepada kitab kita. Bagi siapa yang ada kitab yang bernama Penawar Bagi Hati, tulisan ulama terkenal negeri kita ataupun negara Melayu kita, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Andunisi tuan-puan. Ini orang Al-Andunisi, orang Indonesia, tetapi dia bermukim di negeri Kedah. Suatu ketika dahulu sebelum dia berpindah ke
Mekah tuan-tuan. Sebelum dia berpindah ke Mekah, dia bermukim di Kedah. Baik, kita terus mula tuan-tuan. Dia ada dua mukaddimah. Dia ada dua mukaddimah kitab. Mukaddimah yang pertamanya muka surat 2, itu muka surat mukaddimah yang pertama. Kemudian dia ada satu lagi mukaddimah yang nombor muka surat 4, nombor 4, itu dipanggil mukaddimah ilmu tasawuf. Mukaddimah ilmu tasawuf muka surat 4. Adapun muka surat 2 itu dia panggil mukaddimah penulis. Jadi malam ni kita cuba baca dulu tuan-puan mukaddimah penulis. Dan jadi oleh kerana dia ada dua mukaddimah tuan-puan, jadi mukaddimah penulis ni saya cuba ekspreskan daripada biasa, sebab kitab ni saya dah baca sebelum daripada ni saya dah baca walaupun tak khatam lagi. Jadi bagi orang yang dah biasa ikut tu, dia dah biasa dengan huraian sebelum daripada ni. Jadi oleh kerana kita dah biasa dan kita cuma meraihkan kawan-kawan kita yang baru mula, kita akan baca juga mukaddimah ini. Cuma kita baca cara yang agak cepat sedikit daripada biasa tuan-tuan. Daripada kita baca kuliah sebelum daripada ini, kita baca slow-slow, pelan-pelan. Tapi kali ini mukaddimah ini sahaja kita baca cepat. InsyaAllah tuan-tuan, marilah sama-sama kita seperti biasa. Oleh kerana permulaan kitab, trend ataupun gaya para ulama kita akan memulakan dengan bacaan Fatihah. Kita niat khusus kepada penulis di atas jasa beliau yang meninggalkan warisan ilmu ini. Dan yang kedua, kita niat kepada para ulama dan sekalian guru-guru kita, serta tidak dilupakan kepada kedua ibu bapa kita dan seluruh muslimin muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Baik, kita mulakan muka surat 2 tuan-puan dengan pendahuluan penulis. Jadi penulis memulakan kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini pendahuluan pertama. Sebagaimana kita sebut selalu tuan-puan, dia akan ada setiap penulisan kitab, dia akan ada sekurang-kurang 3 pendahuluan. Pertamanya didahulukan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang keduanya ialah pendahuluan yang kedua, Alhamdulillahirabbilalamin. Pendahuluan ketiganya ialah salawat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini 3 pendahuluan asas, barulah amma ba'dun. Ini mana-mana kitab ataupun mana-mana penulisan, majoriti para ulama kita memulakan dengan pendahuluan, iaitu 3 pendahuluan. Pendahuluan Bismillahirrahmanirrahim itu dipanggil pendahuluan yang hakiki, pendahuluan yang sebenar. Kemudian ada 2 lagi pendahuluan majazi. Yang keduanya ialah Alhamdulillah, juga dinamakan muqaddimah ataupun pendahuluan majazi. Dan yang ketiganya ialah salawat dan salam. Itulah dia 3 benda yang kita sunnah, menjadi sunnah untuk kita mulakan khutbah kita, mulakan penulisan kita. Oleh kerana kita dah biasa baca kitab mana-mana pun tuan, konsep dia sama, huraian dia lebih kurang sama, maka malam ni saya nak skip huraian pendahuluan pertama, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sebab sebelum daripada ni, kitab-kitab yang saya dah baca sebelum daripada ni, kita dah hurai lebih kurang ada 5 ke 6 subtopik Bismillahirrahmanirrahim. Jadi konsep dia sama sahaja. Saya pernah sebut kat tuan-puan sebelum daripada ni, kitab-kitab yang telah baru kita mulakan, kitab fiqh, apabila kita baca ataupun kita belajar tentang Bismillah, dia ada lebih kurang 5 subtopik penting, iaitu terjemahan Bismillahirrahmanirrahim. Yang keduanya ialah makna Bismillahirrahmanirrahim, makna setiap Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiganya ialah ada dia panggil tujuan. Kenapa tujuan? Ulama memilih ayat Bismillahirrahmanirrahim sebagai muqaddimah. Itu dia ada tujuan kenapa. Kita disebut sebelum ini subtopik yang biasa saya sebut selalu.
Dan yang keempat, dia ada hukum. Hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kelimanya ialah fadilat ataupun kelebihan Bismillahirrahmanirrahim. Itulah dia tuan-puan lebih kurang, dia ada lagi detail lebih kurang asasnya 5 subtopik berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah bahas sebelum daripada ini. Untuk meringkaskan tuan-puan bacaan kitab ini, kita skip ataupun kita langkau, kita tak hurai mukaddimah yang pertama pada malam ini. Baik, kita terus kepada mukaddimah yang kedua, iaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Saya ringkas ni tuan-puan. Kalau biasa saya baca sebelum daripada ni, kita akan hurai daripada kulit. Biasa kita baca sebelum daripada ni tuan-puan, kita akan baca mula daripada kulit, hurai tajuk dia, penawar bagi hati. Penawar ini maksud apa dia, hati ni apa dia, apa kaitan, kenapa ulama menggunakan, memilih tajuk ini sebagai dijadikan judul ataupun tajuk kitab dia, ada dia punya rahsia dia. Dan penulis dia, jadi kita nak ringkas tuan-puan, kita nak ringkas malam ni. Oleh kerana kita dah sebut dalam sebelum kuliah-kuliah sebelum daripada, sebab saya dah baca 2 tempat. Kuliah penawar bagi hati ni saya baca di rumah saya tuan-puan, dan juga satu kuliah lagi di TTDI Kajan. Boleh tengok dalam video-video sebelum daripada ini. Kita langkau dan kita terus kepada mukaddimah yang mukaddimah pertama pada malam ini. Kita terus, kita nak cepat sikit tuan-puan. Jadi kalau kita nak slow macam kita baca sebelum daripada ni, dia akan lambat untuk kita target. Jadi bacaan pertama ni tuan-puan, kita cuba sederhanakan gaya baca. Baik, kita terus tuan-puan, mukaddimah yang pertama dengan kita langkau Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak hurai kerana sebelum ni kita dah hurai. Kita terus kepada mukaddimah yang kedua, iaitu segala puji. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala? Tuhan yang menjadikan ia Tuhan. Menjadi tu. Apa yang Tuhan menjadi tu? Maf'ul. Akan jin dan manusia. Supaya apa rahsia Allah jadikan jin dan manusia ataupun hikmah dia? Supaya mengerjakan mereka itu, jin dan manusia itu, akan ibadah. Baik. Jadi yang pertama tuan-puan, kita nak bincang, dipanggil setiap penulisan dan khutbah ada 3 introduction ataupun 3 pendahuluan ataupun mukaddimah yang akan dimulakan oleh para ulama kita. Yang pertamanya ialah Bismillahirrahmanirrahim, itu dipanggil mukaddimah yang hakiki, pendahuluan yang sebenar, mulakan segala perkara yang baik ini dengan permulaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang keduanya ialah, yang kita nak terus pada malam ini, kita nak skip perbincangan huraian bismillah, iaitu yang keduanya, mukaddimah yang kedua, yang kita panggil Alhamdulillah. Ini dipanggil mukaddimah majazi ataupun mukaddimah yang kedua, dengan memulakan bacaan ataupun memulakan khutbah dan juga memulakan penulisan kitab dengan Alhamdulillah. Baik, kita nak tengok tuan-puan, Alhamdulillah ini dari 3 sudut. Yang pertamanya makna Alhamdulillah, yang keduanya ialah pembahagian Alhamdulillah, yang ketiganya tuan-puan, yang ketiga agak penting kerana kita belajar ilmu tasawuf, yang ketiganya ialah tujuan ataupun rahsia. Kenapa? Apa rahsia dia dalam ilmu tasawuf? Apabila kita sebut Alhamdulillah, apa yang sepatutnya kita feeling, apa yang sepatutnya kita zauq ataupun kita rasa. Kenapa tuan-puan? Kerana ilmu tasawuf kita kena advance sedikit daripada ilmu fiqh dan ilmu akidah, kerana dia mesti kita latih diri kita naikkan sedikit ke peringkat feeling ataupun peringkat orang panggil perasaan. Kena ada rasa. Jadi nak ada rasa ni tuan-puan, kita kena lalui proses yang pertamanya, ialah kita kena tahu dengan maklumat berkaitan dengan Alhamdulillah. Sebab tu maklumat pertama kita kena settlekan dulu apa dia yang kita nak kena tahu, nak kena faham apabila kita sebut Alhamdulillah.
Barulah naik yang kedua, latih diri kita dan ilmu tasawuf. Oleh kerana kita nak mula ilmu tasawuf ni tuan-puan, ilmu yang ketiga ni dia ilmu yang ekstra, yang advance sedikit daripada ilmu fiqh dan ilmu akidah. Jadi dia tiga serangkai ini kena komplit. Jadi ilmu yang ketiga ni tuan-puan, yang sedang kita nak belajar ini ataupun sedang kita belajar ini, ilmu yang berkaitan dengan apa dia tuan-puan, dengan perasaan dalam ibadat kita. Dan kita kena ada perasaan dengan tentang ketuhanan. Kena ada perasaan dalam ibadat kita. Di luar daripada ibadat, kita ada perasaan tentang ketuhanan, perasaan bertuhan. Kita ada communicate dengan Allah Ta'ala walaupun kita bukan dalam ibadat. Jadi nak ke peringkat itu, inilah dia proses yang kita mesti lalui. Proses yang kita kena lalui bermula dengan proses mencerna ilmu akidah, kemudian betulkan setiap ibadat kita, kemudian yang ketiga barulah kita kena latih, nak cari ilmu dan latih hati kita supaya dia hidup. Apabila hati yang hidup, dia boleh connect dengan sebenar. Apabila dia baca, dia boleh connect dengan apa yang dia baca. Lahirnya perasaan. Sebab itulah tiga benda yang kita nak bincang dalam Alhamdulillah ini, iaitu pertamanya tuan-puan makna, yang kedua pembahagian, yang ketiganya rahsia di sebalik Alhamdulillah yang perlu kita hadirkan. Baik, segala puji. Apa makna puji tuan-puan? Kita sebut Alhamdulillah. Ini ulama nak terjemah daripada perkataan ataupun daripada matan asal dia, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu dia punya terjemahan. Jadi ulama kita ni terus bawa dalam bentuk yang Melayu. Dia tak bawa dalam kalam asal dia. Selepas tu bawah tu dia akan hurai wassalatu wassalam. Baik. Segala puji. Jadi kita maklum tuan-puan, puji ini kenapa dia menggunakan segala dalam bentuk jamak, dalam bentuk pelura? Kerana puji ini dia banyak. Baik. Puji itu yang pertama tuan-puan kita kena tahu dari sudut bahasa dulu. Yang kedua syarak. Paling penting tuan-puan yang nak kena tahu ialah puji dari sudut syarak. Tetapi disiplin ilmunya, apabila kita belajar setiap istilah, kita nak kena tahu dua-dua. Kita nak kena tahu istilah itu dari sudut bahasa, kita kena tahu dari istilah dari sudut syarak. Tapi ingat tuan-puan, paling penting jangan kita tinggalkan makna syarak, kerana itulah hakikat sebenar yang kita nak kena faham dan nak kena implement. Sebab tuan-puan, proses hilangnya syariat, proses hilangnya ilmu di atas muka bumi ini, dia akan bermula dengan hilangnya ilmu syariat dulu, dia tak akan hilang bahasanya. Sebab itu kita belajar tuan-puan dua-dua. Apabila sebut sahaja setiap istilah syarak, ulama akan bahas dari dua sudut. Pertamanya penggunaan bahasa Arab, yang keduanya penggunaan bahasa syarak. Begitu juga istilah puji ni kita akan bahas dua. Sebab saya tekankan, kenapa tuan-puan? Sebab kita berada dalam era, di dalam zaman hilangnya terma syarak. Kita ni tuan-puan, kita sedang berada, bukan akan, kita sedang berada pada era, pada zaman pupusnya istilah syarak di depan mata kita, di zaman kita. Jadi dia pupus yang mana tuan-puan? Pupus istilah syarak, bukan istilah bahasa. Sebab tu kita tekankan dua-dua ni kita kena faham. Contoh tuan-puan, contoh bagaimana proses hilangnya istilah syarak tapi istilah bahasa masih digunakan. Contoh tuan-puan, orang sebut solat. Istilah syarak ni tuan-puan, yang orang sebut solat itu, sembahyang itu, yang tinggal pada hari ini tuan-puan, tinggal apa dia? Tinggal panggilan penggunaan bahasa, bukan penggunaan syarak. Yang kita nak belajar, nak bagi setiap pelaksanaan kita betul. Kenapa? Kerana nak supaya solat kita, sembahyang kita ini betul dengan pelaksanaan syarak yang sebenar. Sembahyang yang sebenar di sisi Allah. Yang Allah kata, aqimus solah. Hendaklah kamu dirikan perbuatan yang nama solat di sisi Allah, bukan nama solat di sisi kita. Kalau kita panggil solat, tapi solat dari sudut bahasa. Tuan-tuan, ramai orang solat, tetapi orang solat tak ambil tahu, tak ambil cakna tentang tata cara berkaitan dengan sembahyang di sisi syariat kita. Dia panggil apa tuan-tuan? Dia panggil sembahyang juga. Walaupun sembahyang tak ada suara tuan-tuan, berapa ramai hari ni orang solat tidak ada suara. Allahu Akbar. Tidak ada suara. Kenapa? Kerana dia tak tahu tata cara pelaksanaan ataupun tata cara mendirikan solat yang sebenar. Istilah solat itu di sisi syariat dah hilang.
Tuan-puan, dahilan. Inilah contoh bagaimana kita nak kena fokus kepada istilah syarak walaupun kita belajar dua istilah. Contoh apa lagi tuan-puan? Salam. Sama tuan-puan. Saya selalu sebut benda-benda yang hilang di depan mata kita. Salam ni tuan-puan hanya tinggal bahasa. Orang bagi salam, orang kirim salam, tetapi pelaksanaannya hanya tinggal bahasa, tetapi dari segi istilah syarak sudah dilupakan. Kenapa? Kan dia tak kenal makna salam yang sebenar. Sebab itulah dia tak bagi salam yang sebenar. Dia hanya bagi nama saja. Jumpa dengan kawan anak kita, kirim salam ke ayah. Dia hanya kirim nama kepada kawan dia. Dia tak kirim salam yang sebenar. Kalau dia bagi salam yang sebenar, dia bagi salam, tak jadi salam. Kenapa? Kerana dia tak faham apa diri salam yang sebenar. Dia hanya dia bagi Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu salam bukan salam yang sebenar. Kenapa? Tak betul makhraj diri salam yang sebenar. Inilah dia. Orang sewa tuan, adakah sewa berlaku pada hari ini? Ya. Adakah jual beli berlaku pada hari ini? Ya. Sampai kiamat orang berjual beli. Orang akan pinjam meminjam. Orang akan sewa menyewa. Tetapi adakah jual beli, sewa, pinjam itu menurut istilah agama? Tidak. Dia hanya tinggal nama. Nama itu tuan dipanggil bahasa. Pada bahasanya dia tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Baik, kita terus kembali kepada tajuk kita tuan. Apa makna puji? Alhamdulillah. Alhamdu dari sudut bahasa. Orang bahasa ni tuan, puji dia merujuk pada apa tuan? Dia merujuk kepada as-sana'u bil lisan. As-sana'u bil lisan. Apa dia as-sana'u bil lisan? Iaitu memuji, menyebut kebaikan dengan lidah. Menyebut kebaikan dengan lidah. As-sana'u bil lisan ala sabilil ikhtiyari. Menyebut kebaikan menggunakan lidah secara sukarela. Umum tuan-puan, umum. Apabila kita sebut kebaikan, apapun kebaikan kita sebut, kebaikan kawan kita, tak sebut keburukan, umum. Apa saja kebaikan orang lain yang kita ucap dan kita sebut, termasuk di dalam puji menurut bahasa Arab. Sebab itulah puji dalam bahasa Arab merujuk kepada menyebut kebaikan menggunakan lidah secara sukarela. Ataupun dalam istilah bahasa Arab dipanggil as-sana'u bil lisan ala sabilil ikhtiyari. Bukan paksaan, bukan dia suruh kita puji dia, tidak. Kita puji secara sukarela. Betul dia ni bagus. Betul dia ni pandai. Betul dia ni rajin. Betul dia ni cantik. Jadi apa saja kebaikan yang kita sebut, maka itu dia panggil puji dalam bahasa Arab. Baik, yang kita nak dengan tuan-puan, puji dalam bahasa syarak. Ini yang kita nak kena, yang nak kena faham dan nak kena pertahankan supaya tak pupus. Puji di dalam bahasa syarak tuan-puan, puji dalam syarak dia merujuk kepada apa? Dia lebih kecil. Ingat tuan-puan, kalau bahasa Arab dia lebih umum apapun. Tapi apabila masuk bahasa syarak dia lebih spesifik. Dia lebih skopnya sangat kecil dan dia terurus. Dia tidak terlampau global, tidak terlampau umum. Puji ni tuan-puan, apabila kita sebut puji, alhamdulillah, dalam bahasa syaraknya dia merujuk kepada memuliakan dan menagunkan, dan menyucikan. Sama aja. Memulia, menagun dan menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada segala sifat kelemahan. Menyucikan zat Allah Ta'ala daripada segala sifat kelemahan. Itu dipanggil apa tuan? Dipanggil pujian pada syarak. Dia merujuk direct ataupun dia hanya refer kepada memulia ataupun membesar ataupun menagun dan menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada segala sifat kelemahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya tuan-tuan. Baik, kita ringkaskan itu. Terus yang kedua tuan-tuan, kita nak cuba ekspreskan. Yang kedua apa dia? Yang kedua pembahagian puji. Puji ni tuan-tuan, pembahagian puji.
pembahagian puji. Segala puji merujuk kepada tuan-puan, puji itu banyak, bukan satu. Sebab itu lafaz yang ulama guna, segala puji bagi Allah Ta'ala. Segala puji tertentu bagi Allah. Maknanya tuan-puan, puji ini maklum iaitu puji terbahagi kepada 4 pembahagian. Yang pertama dia panggil puji qadin bagi qadim. Puji qadin bagi qadim. Ini istilah. Maksud apa? Maksudnya Allah memuji Allah Ta'ala. Allah puji diri dia, termasuk di dalam pembahagian puji. Allah menyebut kebaikan, kemuliaan, kebesaran, keagungan diri dia, termasuk di dalam puji yang pertama. Banyak tuan-tuan dalam Al-Quran. Antaranya, La ilaha illa ana. Allah Ta'ala declare secara terbuka. Dia puji diri dia, dia angkat diri dia. Yang tidak boleh berlaku pada selain daripada Allah. Tak boleh berlaku pada makhluk selain daripada Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang layak memuji diri dia. Menyatakan diri dia ini Tuhan. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang lain selain daripada aku. Ini dalam bentuk pujian, bentuk penistiharan, pengakuan secara terbuka. Dia angkat diri dia, dia sebut diri dia, status diri dia, pangkat dia, kemuliaan dia, kebesaran dia. Itu dia panggil termasuk dalam puji. Baik, yang pertama. Yang kedua tuan-puan, yang kedua dipanggil apa? Dipanggil puji qadin bagi hadis. Ini istilah ilmu tauhid. Puji qadin bagi hadis. Qadim tu apa? Qadim tu merujuk kepada Allah, hadis itu merujuk kepada makhlukat. Qadim merujuk kepada Allah, hadis merujuk kepada makhluk. Kita dah belajar ilmu tauhid bulan daripada ini tuan-puan, jadi istilah ini sangat familiar kepada kita. Kenapa? Kerana kita dah mula dengan ilmu tauhid. Itu penting untuk kita mulakan dulu dengan ilmu tauhid, supaya bahasa-bahasa tauhid itu sangat familiar dengan kita dan sangat dekat dengan kita. Pujian yang kedua ini iaitu pujian qadim bagi hadis, iaitu Allah puji hadis. Apa dia? Allah memuji hamba-hamba dia. Banyak dalam Quran Allah puji secara terbuka hamba dia. Siapa hamba dia? Iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi tabaraka wasallam. Mana contoh dia? Allah Taala menyatakan ni'mal abdu innahu awwabun. Allah menyatakan sebaik-baik hamba. Ini puji. Dia puji hamba dia direct, secara terbuka pula tu, secara direct pula tu. Dia kata sebaik-baik hamba aku ini ialah orang yang banyak bertaubat kepada aku. Orang yang suka bertaubat kepada aku, inilah status hamba aku yang baik. Sangat baik. Dia kata ni'mal abdu. Antara lain Nabi Allah Ta'ala puji secara terbuka. Allah Ta'ala menyatakan innaka ala khuluqin azim. Ini Allah puji bagaimana kehebatan karakter, sikap dan juga tingkah laku yang dimiliki oleh Nabi kita. Azim ni Allah Ta'ala yang puji, bukan orang biasa, bukan malaikat yang puji. Allah sendiri puji tingkah laku, akhlak yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala ahli tabaraka wasallam. Sebab itulah tuan-puan, kalau Allah puji kehebatan Nabi kita, maksudnya kita lebih-lebih lagi kena nak raikan, kena muliakan Nabi kita, kena banyakkan selawat ke atas Nabi kita. Orang Nabi kita bukan orang biasa, tapi orang yang luar biasa. Kenapa? Kerana dia sendiri disebut oleh Allah Ta'ala manusia yang paling baik. Baik, pembahagian puji yang ketiga tu apa? Puji yang ketiga iaitu puji hadis bagi qadim. Tukar terbalik. Puji hadis bagi qadim. Yang kedua puji qadim bagi hadis, yang ketiga sebaliknya, iaitu puji hadis bagi qadim. Makhluk memuji qadim, yakni makhluk memuji Allah Ta'ala. Ini biasa. Banyak dalam Quran kita sentiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyebut subhanallah, puji Allah. Allahu Akbar, kita puji Allah. Alhamdulillah, kita puji Allah. Inilah lafaz-lafaz pujian hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termasuk di dalam pujian ketiga, iaitu puji hadis bagi qadim. Dan yang keempatnya tuan-puan, apa dia yang keempat? Pujian ataupun bahagian pujian yang keempat iaitu
hadis puji hadis. Ini hamba memuji sesama hamba, ataupun makhluk memuji sesama makhluk, juga termasuk di dalam pembahagian puji yang ada di dalam lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kesemuanya itu tuan-puan, kesemuanya pujian itu Allah beritahu. Alhamdu, apa yang Allah beritahu? Lillahi rabbil alamin. Lillah ini bagi Allah Ta'ala. Jadi 4 puji ni tuan-puan, milik siapa pujian itu? Manusia puji manusia, hadis puji hadis. Pembahagian keempat tadi, kita kata cantik sungguh engkau ni, rajin sungguh engkau ni, lawa sungguh engkau ni, handsome sungguh engkau ni. Apa saja kebaikan dan pujian hamba sesama hamba ini, milik siapa kebaikan itu, milik siapa pujian itu. Ini sangat penting. Allah Ta'ala kata lillahi rabbil alamin, iaitu bagi ataupun milik Allah. Siapa Allah Ta'ala? Rabbi, Tuhan. Tuhan yang mana? Alamin, Tuhan yang menjadi pengurus sekalian alam ini. Ini cara Allah declare, Allah nak memperkenalkan diri dia melalui alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sebut sebelum daripada ni dalam kuliah Misbahul Munir tuan-puan, antara gaya yang Allah nak memperkenalkan diri dia melalui item-item yang ada pada dia, kita sebut sebelum ni ialah bismillah. Di dalam bismillah itu Allah perkenalkan diri dia ni ada 3 benda. Yang pertama, diri dia ada zat. Yang kedua, diri dia ada sifat. Yang ketiga, diri dia ada nama. Kita kenal 3 Allah Ta'ala ni 3 item yang ada, 3 item asas untuk nak kenal Allah Ta'ala ini. Melalui apa? Melalui cara dan gaya Allah memperkenalkan diri dia melalui lafaz bismillahirrahmanirrahim. Sangat penting tuan-tuan, kalau kita faham, baru dia akan naik terus kepada feeling tuan-tuan. Kita nak kena faham dulu, barulah dia akan rasa hebat dalam hati kita tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua ni juga tuan-tuan, sama juga, dia cuba nak memperkenalkan diri dia melalui apa tuan-tuan? Melalui ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama dia sebut alhamdulillah, dia sebut segala puji ni. Ingat, segala puji ni, 4 puji ni lillahi, milik Allah, bukan milik manusia, bukan milik makhluk. Walaupun kita puji orang lain, walaupun kita puji diri sendiri, puji itu milik Allah, bukan milik kita. Kebaikan itu Allah Ta'ala yang beri kepada kita. Walaupun kita puji orang lain, puji isteri kita, puji anak kita, puji kawan kita, pujian itu milik Allah. Kenapa? Kerana kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain bukan milik orang lain, tapi milik Allah. Hanyalah sandaran, hanyalah Allah berikan kepada dia itu secara majazi, secara pinjaman sahaja, bukan hakiki. Bukan hakiki. Cara dia perkenalkan kepada kita, alhamdulillahi, milik Allah. Siapa Allah? Dia perkenal dia. Lillah ni siapa Allah Ta'ala ni? Rabbi. Sekali lagi dia perkenal bahawa di antara Allah dengan Rabb itu benda yang hakikat sama tapi benda berbeza, iaitu Tuhan. Lillah itu Allah ni siapa? Rabbi, Tuhan. Siapa pula Tuhan itu? Dia cuba perkenalkan ciri dia. Alamin, iaitu pengurus. Tuhan ini pengurus sekalian alam, pentadbir sekalian alam, pengelola sekalian alam. Segala alam ini dikelola oleh Tuhan yang bernama Allah. Segala alam ini diuruskan oleh Rabb, oleh Tuhan yang bernama Allah. Nampak tak tuan-tuan, cara Allah perkenal kepada kita word by word yang kita kena faham. Baik, settle. Alhamdulillahi. Lillah di sini tuan-puan, lam pada lillah itu kita boleh guna 2 lam. Pertamanya dia panggil lam lil milki, iaitu lam milik. Puji itu milik. Lam yang kedua kita boleh guna lam lil istihqaq, yakni berhak. Puji ini berhak kepada siapa? Berhak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Puji ini milik siapa? Adakah milik makhluk? Saya puji diri saya, adakah kebaikan itu milik saya? Tidak. Milik Allah. Saya puji isteri, cantik. Isteri, pujian kebaikan yang ada pada isteri, milik isteri? Tidak. Milik Allah. Jadi pujian semuanya
adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah ni? Rabbil alamin. Tuhan yang menjadikan ia Tuhan. Baik, sebelum kita pergi Tuhan itu, kita lengkapkan 3 benda yang kita nak bahas dalam bab puji ni. Pertama, dah settle tumpuan makna puji. Kita ingat apa dia makna puji pada bahasa dan syarak. Yang kedua, kita ingat tumpuan pembahagian puji. Pembahagian puji ni apa dia tumpuan? Ada 4, kita ingat. Dan yang ketiga tumpuan, yang ketiganya yang kita nak lengkapkan, nak kena tahu, iaitu rahsia. Apabila kita faham alhamdulillahi, satu perkataan itu ataupun dua tu, alhamdulillahi, itu 2 perkataan. Apa yang kita nak kena tahu? Yang kita nak kena tahu tuan-puan, kemuliaan. Ini rahsia puji yang kita nak tahu. Supaya apa? Supaya feeling, kita nak lahirnya perasaan kita. Apabila kita sebut alhamdulillah, apa yang kita nak lahir? Perasaan dalam hati kita. Kenapa? Kenapa ada kaitan dengan perasaan? Kerana kita sedang bincang kitab tasawuf yang kita berada pada level zauqiyah. Maka yang ketiga ni tumpan, kita kena tahu apabila kita sebut alhamdulillah, yang kita kena tahu rahsia pujian. Nak lahirnya perasaan tumpuan, kena tahu dulu. Kita dah tahu bahawa kemuliaan, kebesaran, keagungan milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi rabbi. Rabbi biar dulu. Alhamdulillahi. Segala pujian, segala kemuliaan, segala kebaikan, segala kebesaran dan keagungan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita nampak tak yang besarnya Allah, yang mulianya Allah, yang agungnya Allah, yang sucinya Allah daripada segala sifat kelemahan. Apabila dia suci daripada segala sifat kelemahan, apa yang timbulnya? Timbulnya Allah Ta'ala ini ada segala sifat kesempurnaan ataupun kamalat pada Allah Ta'ala. Maka apa yang kita nak rasa tumpan? Kena rasa, ada perasaan bahawa selain daripada Allah itu tumpan, tidak ada sedikit pun kemuliaan dan kebesaran serta keagungan. Melainkan seorang ataupun selain daripada Allah, makhluk selain daripada Allah ataupun direct kita ini, manusia ini, memiliki kehinaan semata-mata. Jangan kita rasa sedikit pun ada perasaan mulia, ada perasaan hebat, ada perasaan gah. Kenapa? Kerana semua itu milik Allah. Jangan ambil bukan hak kita. Jangan perasan sedikit pun kerana itu bukan hak kita. Jangan perasan benda bukan milik kita. Jangan duk perasan milik orang lain. Sewa sahaja kereta tu. Jangan perasan kereta tu kereta kita walaupun nampak hebat. Sewa rumah besar, jangan perasan duduk rumah besar, rumah dia. Jangan, kita hanya sewa saja rumah ni walaupun banglo hebat, walaupun nampak eksklusif seperti banglo hebat. Jangan sedikit pun ada perasaan bahawa itu rumah kita. Kenapa? Kerana bukan milik kita, hanya tumpan sahaja. Orang memberi, orang membenarkan kita tumpan, orang benarkan kita sewa, bukan milik kita. Begitulah juga kita dengan Allah Ta'ala tumpan. Apabila kita baca alhamdulillah rabbi, biar dulu apa yang kita nak kena rahsia, alhamdulillah yang nak kena hadirkan pada dalam hati kita, iaitu kita kena rasa Allah Ta'ala hebat, Allah Ta'ala mulia. Segala kemuliaan, kehebatan, keagungan milik Allah Ta'ala. Yang ada pada kita adalah kehinaan semata-mata. Nampak tak tumpan? Kita ni rasa rendah diri sangat, kita rasa tak ada apa satu kerana semua milik Allah, kemuliaan pun milik Allah, kehebatan pun milik Allah, kekayaan pun milik Allah, segala semua keindahan, kehebatan, kenikmatan milik Allah. Yang ada kita hanyalah kehinaan. Sebab tu saya pernah sebut selalu sebelum daripada ini, cara kita nak sedar bahawa kita ni hina. Ingat, kembali balik kepada fitrah kita. Kejadian kita, kata Nabi nak menyedarkan bahawa status manusia ini hina. Ingat balik bagaimana proses kejadian Allah jadikan kita daripada benda yang hina dan keluar daripada lubang yang hina. Kita ini tupan Allah jadikan daripada setitis air mani yang statusnya hina, dan kita keluar daripada lubang yang hina. Lubang yang pertama, kata Nabi, iaitu keluarnya air mani yang hina,
daripada luban yang pertama, luban hina, iaitu daripada zakar bapa kita. Kemudian air mani ini masuk ke dalam rahim ibu kita dan keluar kali kedua kita sebagai seorang bayi daripada luban yang hina, yang sama taraf dan sama luban dengan keluarnya air kencing ibu kita. Sebab itulah kata para ulama, kalaulah nak timban manusia ini, timbamlah yang sepatutnya nilai manusia ini hanyalah nilai dengan air kencing sahaja. Daripada mani, keluarnya daripada luban pertama, luban mani, juga luban air kecil bapa kita, kemudian masuk ke dalam perut ibu kita, keluar balik melalui luban air kecil ibu kita. Itulah nilai yang sebenar yang ada pada manusia, yang tak boleh kita rasa kita ini mulia, kita hebat. Kenapa? Kerana proses kejadian Allah nak tunjuk bahawa kita memiliki kehinaan dan kelemahan semata-mata. Baik, settle tuan-tuan. Apabila kita sebut alhamdulillah, maka kita akan rasa rendahnya diri kita, hinanya kita tidak ada apa-apa. Contoh tuan-tuan, contoh. Nak rasa kita ni hina, kena kenal dulu siapa yang di hadapan kita. Kenal dulu Allah. Sebab tu alhamdulillah ni kena faham betul-betul tuan-tuan, baru kita boleh rasa kita hina. Baru boleh kata kita ni kecil. Baru boleh rasa kita ni kerdil di hadapan Allah. Hina di hadapan Allah. Kenapa? Kerana kita nampak dan kita faham, nampak dengan mata hati, dan kita faham bahawa Allah ini, yang kita sembah ini, yang mempunyai segala keagungan, segala kehebatan, segala kemuliaan. Apabila kita faham orang yang Allah yang kita sembah ini memiliki segala keagungan, kehebatan, kemuliaan, maka kita akan rasa kerdilnya kita di hadapan Allah, hinanya kita di hadapan Allah. Sepertilah tuan-tuan kita tak biasa berjumpa, kita dah kenal raja. Bayangkan tuan-tuan bertemu raja, bagaimana perasaan kita? Kita rasa hebat tak? Kita boleh salam dengan raja. Kalau raja panggil kita tuan-tuan nak bagi hadiah dan sebagainya, kita terpilih di kalangan orang-orang yang terpilih, bukan semua rakyat jelata. Raja panggil mengadak dia. Kalau raja panggil mengadak raja, bermakna rakyat itu ada keistimewaan yang raja nak berikan kepada dia. Perasaan bagaimana tuan-tuan bayangkan ketika mana kita pergi berada dalam majlis raja, walaupun tak salah dengan raja lagi, dah rasa haibah, dah rasa kehebatan, kita boleh berada dalam majlis raja-raja yang di hadapan kita ini agung, di hadapan kita ini raja yang memerintah, yang ada kuasa pemerintahan di dalam negeri kita ataupun negara kita. Apa perasaan kita? Rasa kerdilnya kita, rasa kita rakyat biasa, rakyat bawahan, dijemput oleh raja, berada dalam majlis raja, hebatnya. Apatah lagi kita pergi, kita bersalam dengan raja, duduk tepi raja, Masya Allah, perasaan kita rasa hebatnya. Kita rasa rendahnya diri kita, agungnya raja, hebatnya raja, mulianya raja, besarnya raja. Tutupan itu raja di dunia. Apatah lagi raja yang memiliki segala kuasa, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan, bila kita kenal orang itu, kita akan rasa aku ni hina, aku ni kerdil. Baik, settle. Kita teruskan tuan-tuan. Siapa Tuhan? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tuhan, dia perkenal siapa Tuhan. Lepas dia kata dia ni Allah. Allah tu, dia kata, siapa Allah ni? Tuhan yang menjadikan ia Tuhan. Ni Allah ni dia sebut Tuhan. Tuhan yang menjadikan ia Tuhan. Tuhan ini maksud dia Tuhan. Asalnya perkataan dulu-dulu ni dia panggil Tuhan. Tuhan apa? Tuhan yang menjadikan ia Tuhan. Akan maf'ul, akan jin dan manusia. Ingat kita ni, inilah Tuhan kita yang menjadikan kita. Jadi ni pula apa rahsia Allah jadikan kita? Supaya ni tumpah dia panggil lam lil hikmah, ataupun dia panggil lam lis sayrurah, bukan lam ta'liliyah. Jangan buat tujuan. Kalau orang baca ayat wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dia buat terjemah liya'budu itu tujuan, maka itu kesilapan memahami huruf lam pada ayat wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Lam di situ bukan lam ta'liliyah, bukan lam sebab. Allah cipta bukan sebab, ataupun Allah tak nak ambil tujuan untuk nak dia ibadat, tidak. Tapi rahsia saja. Sebab itulah kalau seluruh manusia tak buat ibadat kepada Allah. Buat ibadat tak betul semua. Adakah Allah lemah? Tak lemah.
Kenapa? Kerana dia bukan tujuan dia bercipta ibadat nak ambil tujuan nak suruh orang buat ibadat kepada dia. Tidak. Rahsia hikmah. Rahsia dia buat tujuan manusia, salah satu rahsia dia ialah supaya manusia ni buat ibadat kepada Allah Ta'ala, supaya sembah dia, supaya mengerjakan mereka itu jin dan manusia itu akan ibadah. Apa dia ibadat dalam ilmu tasawuf? Perbuatan yang menyalahi nafsu. Ingat tuan-puan, kalaulah mudah nak cam, nanti kita akan belajar akan ke belakang tu kita akan bertemu beza. Kita akan belajar perbezaan nafsu, perbezaan antara nafsu dan syaitan dalam diri kita. Barulah kita ibadat kita ni tuan-puan, kita pandai, orang panggil meletakkan suatu benda kena pada tempat. Ibadat, barulah kita tahu mana ibadat, mana bukan ibadat. Walaupun rupa dia itu rupa ibadat, dia boleh jadi dunia, dia tak boleh tak jadi ibadat kalau tak kena gaya kita. Tapi kalau rupa dia dunia, dia boleh jadi ibadat. Dia boleh jadi ibadat. Sebab tu ibadat ni benda yang nafsu tak suka tuan-puan. Mengaji nak fardu ain. Ni syaitan paling tak suka, nafsu tak suka, dua-dua tak suka. Ada orang yang minat mengaji tapi tuan-puan, tapi dia tak faham. Dia tahu mengaji, dia dah ada kesedaran nak mengaji, tetapi dia tak faham dari segi susunan, dari segi syllabus, susunan ilmu yang wajib dia dahulukan. Dia tak tahu nak mengaji apa, menyebabkan dia celapak ikut dam. Menyebabkan dia mengaji apa? Dia mengaji, dia ambil benda yang dia tak perlu lagi. Benda yang perlu dia tak ambil. Ilmu yang dia perlu dia tak ambil lagi, tapi dia dahulukan ilmu yang make up dulu. Ini kesilapan orang yang tak memahami, menyebabkan dia terperdaya dengan nafsu dia dan syaitan. Ini kita akan faham, kita kena faham sikit lagi, insya-Allah kita akan bertemu perbezaan nafsu dengan syaitan yang dalam diri kita. Kalau tak kenal, memang akan jadi habuan syaitan dengan nafsu walaupun kita buat ibadat. Sebab kita tak faham ibadat kita kerana Allah Ta'ala, kena tengok kehendak Allah Ta'ala. Allah kehendak dalam berilmu, kena dahulukan hak wajib dulu baru tambah. Tapi kita tak ikut kehendak Allah Ta'ala, sebab kita tak tengok syllabus yang disusun oleh para ulama. Kita skip yang tu, menyebabkan kita pergilah hak mana kita seronok. Nafsu dia suka. Nafsu suka ilmu yang santai, yang mudah faham, bukan ilmu yang nak digunakan setiap hari. Kalau ilmu nak digunakan setiap hari, ilmu ibadat yang nak guna dia dalam solat, ilmu yang setiap hari, ilmu yang nak digunakan jual beli, ini syaitan nafsu tak suka. Syaitan lagilah dia kacau kita supaya kita tak belajar. Nafsu tak minat. Apabila nafsu tak minat, ini kena lawan nafsu. Kalau orang kena, apabila dia tak kena, dia tak lawan, dia ikut je nafsu. Nafsu kata, oh sedaplah kuliah ni, dia kira sedap. Sedap itu habuan keinginan untuk memenuhi kehendak nafsu semata-mata, bukan kehendak syarak. Kehendak syarak dia kena tengok, walaupun tak suka, walaupun pahit, tapi ini ubah. Walaupun bukan manis, benda ni pahit, kena buat. Kenapa? Ini kehendak syarak. Sebab tu kena belajar. Ada segi tuan-puan, belajar memilih ilmu yang betul, memilih guru yang betul, dan juga tuan-puan niat yang betul. Ini bahaya kalau kita sekadar kesedaran yang tinggi untuk belajar agama tak memadai. Kena ikut dia punya sistem, kerana agama ini ada sistem dia. Kalau skip sistem, maka kita tak akan dapat agama yang sebenar. Nak tahu sistem apa, kena cari mentor tuan-puan. Kena cari mentor, kena cari sifu, kena cari guru yang boleh memandu kita. Benda ni kena makan dulu, ni ubat. Walaupun pahit, kena makan, kerana dia diperlukan oleh badan kita. Ilmu ni walaupun tak sedap, walaupun payah nak faham, tapi kena paksa diri, lawan nafsu. Nafsu tak nak, nafsu mengantuk, nafsu kata tak sedap, lawan. Nafsu kata kalau aku mengaji mengantuk, lawan. Kenapa? Kerana memang nafsu, kalau benda ibadat, dia akan menyalahi diri dia. Menyalahi, dia tak akan rasa excited. Melainkan nafsu yang telah dididik, nafsu yang telah kita paksa dia, kita bela dia, kita paksa dia sehingga dia suka sendiri kepada ibadat. Itulah nafsu yang naik level dia, bukan lagi mutmain, bukan lagi nafsu amarah, tapi dia naik kepada lawamah, dia naik kepada mutmainnah. Nafsu yang tenang, buat apa pun tenang, ibadat pun tenang, pun belajar pun tenang.
Settle tuan-tuan. Lagi ciri Allah, dia perkenal diri, cara ciri dia pula. Ini yang kata konsep pengenalan ketuhanan melalui konsep Quranul Karim. Bukan kita belajar sifat 20 tu tuan, bukan idea ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak. Kalau orang tak faham, dia kata ini benda baru, benda yang tidak ada pada zaman Nabi, benda yang direka oleh para ulama mutaakhirin. Tidak. Ulama ubah tetapi konsepnya diambil daripada Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala cerita sendiri bagaimana konsep pengenalan diri dan sifat dia. Tengok dia cerita ciri dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagi Ar-Rahmanir Rahim. Allah Ta'ala tu lagi yang sangat mengetahui ia Tuhan. Ni ciri dia. Sifat Tuhan. Tuhan yang mana? Tadi dia perkenal Tuhan Allah tu Rabb Tuhan. Tuhan mana? Yang pertama dia kita Tuhan yang mengurus segala alam. Lagi Tuhan yang mengetahui. Ni ciri dia lagi. Lagi Tuhan yang sangat mengetahui ia Tuhan. Apa dia? Akan yang tersembunyi di dalam dada. Ini signal kepada kita bahawa kitab yang kita nak bincang ini berkaitan dengan hati, bukan berkaitan dengan tauhid, bukan kitab fiqh, tetapi kitab tasawuf. Ini dia panggil signal dia nak bagi. Penulis nak bagi hint awal bahawa kitab dia ni nak membincangkan berkaitan dengan hati, iaitu tasawuf. Allah Ta'ala sangat tahu dan tentang perkara yang tersembunyi di dalam hati. Apa saja penyakit hati kita, Allah tahu. Kita hasad, Allah tahu. Dengki, orang Melayu panggil hasad dengki. Kita dengki, Allah tahu. Kita rasa bangga diri, perasaan bangga diri, ujub, bukan takabur. Takabur ni di luar, takabur dia buat. Perasaan bangga diri, perasaan diri dia hebat, perasaan diri dia alim, perasaan diri dia ini memiliki segala-galanya, itu Allah tahu. Sebab itulah tajuk ataupun kitab yang kita nak belajar ni tuan-puan, kitab tasawuf. Tujuan dia nanti akan depan saya akan sebut, muka surat yang keempat kita akan sebut target ataupun tujuan kita belajar kitab tasawuf dan proses. Kita akan sebut dia punya panggil perkara asas ataupun prinsip asas di dalam kitab tasawuf, supaya jelas setiap perbuatan kita ni tuan, setiap ilmu yang kita belajar, kita kena ada target yang jelas dan kita kena nampak proses, barulah kita tengok result dia. Kalau tak tahu target apa belajar, ini problem dia. Tak tahu target apa tujuan belajar kitab Penawar Baghdadi, sajalah nampak ustaz mengajar, kita pun tumpan lah. Tak tujuan apa? Tak tahu lah. Dia tak ada tujuan, tak ada arah tujuan. Ini problem dia. Dia tak boleh nak tak boleh nak tengok result. Tak boleh nak capai apa yang dia nak. Ini insya-Allah tuan-puan akan datang mukadimah yang kedua, kita akan sebut target belajar ilmu tasawuf, tujuan ilmu tasawuf iaitu untuk menyucikan hati dan detailnya. Yang keduanya proses. Yang ketiga ni dia panggil apa tuan-puan? Result dia, ataupun dia panggil benda yang kita nak capai. Benda akhir yang kita nak capai. Okay, settle tuan-puan. Jadi kita akan sebut akan datang tujuan belajar ilmu tasawuf. Jadi nak menyucikan hati, nak menyucikan hati kita. Dan segala mata yang khianat, dan lagi akan bertanya ia Allah daripada pendengar dan pelihat, dan hati dan lainnya lain daripada segala anggota yang disebut tadi. Bila? Pada hari kiamat. Baik, masa dah cukup tuan-puan, jadi saya nak baca express, boleh saya baca express sebab saya nak berhenti perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua kita akan baca minggu depan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Maaf tuan-puan, kita nak expresskan di sini, saya tak nak hurai. Ini pendahuluan yang ketiga, nak lengkapkan pendahuluan, 3 pendahuluan malam ini. InsyaAllah minggu depan kita akan terus kepada ma ba'dun. Dan selawat dan salam adalah kedua selawat dan salam itu bagi Nabi
yakni selawat ke atas Nabi. Ni biasa juga kita sebut apa makna selawat, apa makna salam. Boleh tengok dalam video sebelum daripada ni tuan-tuan. Ini juga dinamakan, dipanggil apa dia? Dipanggil khabariyah lafzan insya'iyah makna. Lafaz ini nak sebut sahaja, sebenarnya dia nak suruh kita selawat. Apabila kita kata dan selawat dan salam adalah keduanya bagi Nabi, yakni selawat dan salam ini diucapkan ke atas Nabi. Apa sebenarnya? Sebenarnya nak suruh kita selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang naknya. Nabi yang mana? Yang dibangkitkan kepada sekalian alam. Nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Utus itu bukan untuk alam manusia saja, sekalian alam, untuk semua alam. Alam jin, alam manusia, semua alam. Kenapa? Kerana rahmat Allah. Kasih sayangnya Allah kepada makhluk ini, dia utuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rahmat ni pun akan datanglah kita sebut, kita dah ulang sebelum daripada ni tuan-tuan, makna rahmat. Yang bersabda ia Nabi kita bahawasanya Allah Ta'ala tiada melilik, yakni tiada melihat ia Allah kepada rupa kamu, dan tetapi, jadi akan tetapi menilik ia Allah kepada segala hati kamu. Ini juga signal musannif nak cerita bahawa tujuan kitab kita ini nak membincangkan berkaitan dengan urusan hati, iaitu nak buang segala penyakit yang ada dalam hati kita nak bersih dan nak masukkan sifat yang baik, supaya apa? Supaya capai target akhir dia, iaitu rasa. Bukan kena dengan maklumat, tapi makrifah, kena Allah Ta'ala dengan perasaan. Kalau kena dengan maklumat, itu ilmu tauhid. Ilmu tauhid kita kena Allah dengan ciri-cirinya begini. Tapi apabila kita sebut rasa dan Allah, tidak boleh connect lagi dengan hati kita. Nak bagi hidup hati, kena buang segala penyakit hati kita, kena buang hasad, kena buang ujub, kena buang takabur, kena buang riak, kena buang amarah, kena masukkan sabar, kita kena masukkan sum'ah. Masuk perkara akhlak yang baik, menyebabkan Allah akan tajallikan, Allah akan campakkan nur, menyebabkan kita akan ada perasaan. Itu target dia. Sebelum yang tu, dan atas segala, yang ini selawat dan salam. Dan ni ataf pada kata selawat dan salam. Dan atas sekalian keluarganya, dan selawat dan salam diucapkan juga ke atas sekalian keluarganya, keluarga Nabi, dan sahabatnya, sahabat Nabi. Siapa sahabat ni? Yang sifat bagi sahabat, yang membersihkan mereka itu, para sahabat itu, akan segala hati mereka itu para sahabat, daripada sifat kecelaan. Inilah dia orang sahabat, para sahabat. Sahabat ni orang yang sentiasa membersihkan hati dia daripada sifat kecelaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghiasi, bukan saja dia buang segala sifat kecelaan di sisi Allah. Kena tahu tuan-puan apa sifat kecelaan dalam hati dia, sebab kita nak kena buang. Kalau tak kena riak tuan-puan, dia tak boleh buang riak. Kalau tak kena, kita tak kena hasad, tak kena dengki ni, duk dengki dengan orang, dia tak boleh beza dengki tegur. Ada orang dia tak faham, kita tegur, dia kata dengki. Itu bukan dengki. Tegur wajib. Adapun dengki lain. Tu kena faham makna dengki. Lepas tu kena belajar ilmu tasawuf, nak faham apa makna dengki, sebab nak buang dengki. Nak buang dengki, kena apa dengki. Nak buang riak, kena kenal apa dia riak. Nak buang ujub, penyakit ujub ni tuan-puan, yang menjadi benih kepada takabur. Kita akan belajar di 3 serangkai ni. Ada penyakit hati 3 serangkai yang kita kena, yang sangat bahaya daripada 3 serangkai fizikal yang kita kena buang. Buang penyakit ni semua, dan menghiasi mereka itu, para sahabat tadi, akan hati dengan perangai yang baik. Masukkan 10 perangai yang baik dan sifat kepujian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Insya-Allah tuan-puan, hari Khamis depan kita akan sambung perenggan yang kedua, amma ba'dun. Kita cuba habiskan perenggan yang kedua. Insya-Allah minggu depan kita akan mulakan dengan pendahuluan ilmu tasawuf yang pertama. Ni kita tak masuk lagi ilmu tasawuf tuan-puan. Belum masuk lagi, kita baru
intro penulis, intro penulis. Adapun mukadimah yang kedua itu dia panggil intro muqaddimah ilmu tasawuf. Kita akan tahu apa makna ilmu tasawuf, kita akan tahu tujuan apa kita belajar ilmu tasawuf, kita akan tahu proses apa dia yang perlu kita ikut, kita akan tahu tajuk akhirnya, ending dia, ataupun kita panggil apa target akhir kita nak belajar ilmu tasawuf. Itu semua itu tuan-puan, apabila kita tahu struktur dia, kerangka kita belajar ilmu tasawuf, kita ada kerangka dalam minda kita. Maka kita ikut proses. Target ada, follow proses, result dia insya-Allah tuan-puan, result dia Allah Ta'ala akan campak. Apabila kita follow proses, tunggu Allah Ta'ala akan beri anugerah Allah untuk berikan result pada kita. Makrifah ataupun tidak kita ini, itu urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perasaan kita ada pada Allah, boleh jadi wali Allah ataupun tidak, itu urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Urusan kita, pastikan jelas proses untuk kita follow. Itu penting insya-Allah tuan-puan. Kita dah sebut sebelum daripada ni tuan-puan, target belajar ilmu tauhid juga ada. Sebab tu saya selalu ulang-ulang supaya kita tak terlupa. Target belajar ilmu tasawuf untuk mencari info, maklumat tentang ketuhanan. Kita dah apa info ketuhanan, tapi perasaan tak ada lagi. Nak ada perasaan, kena belajar ilmu tasawuf. Kalau kita tak tahu tuan-puan dia punya target, menyebabkan tuan-puan dia akan skip proses. Ini yang kita tak nak ni. Kita tak nak ni sebab dia tak ikut proses. Apabila dia kata tak khusyuk solat, baca apa pun tak hadir hati, cuba pejam mata nak hadir, tak akan hadir hati kita kalau dia skip proses, dia tak ikut proses. Dia tak proses pertama dia tinggal, iaitu ilmu tauhid dia tak belajar. Kalau dia belajar pun separuh jalan tak faham, tinggal. Tuan-puan, tinggal cara masuk ilmu ilmu apa, ilmu hak mudah, hak nafsu suka. Apa dia? Join kuliah tafsir, join kuliah hadis, join kuliah dajjal, join kuliah apa ni umum, kuliah umum. Itu bagus, tapi itu tambahan, itu nasi tambah. Tapi jangan tinggal kita punya makanan asasi kita. Portion ataupun dia punya menu asas dia perlukan oleh minda kita, jangan tinggal. Jangan tinggalkan tiga ilmu ini, tiga menu ini. Ini makanan akal kita. Kata Imam Ghazali, roh memerlukan makanan asas. Tauhid jangan tinggal. Ilmu tauhid masuk, ini makanan roh kita. Yang kedua, fiqh, tata cara nak buat ibadat. Jangan tinggal tuan-puan. Suka tak suka, minat tak minat, sedap tak sedap, lawan perasaan hati kita, kerana ini keperluan akal kita. Macam kita lah tuan-puan, keperluan fizikal kita. Sebab itu dua ilmu ni, ilmu fizikal, nak jaga fizikal, nak tahu tentang pemakanan, juga merupakan keperluan asas untuk jaga badan. Ulama dulu, hari ni orang dah tinggal. Ulama dulu dia ada dua-dua ilmu. Tuan guru saya tuan-puan sangat hebat, dua-dua ilmu. Ilmu agama dengan ilmu pemakanan. Sebab tu badan dia sampai mati sehat, tak ada kena sebarang penyakit. Umur 117 tahun mati tanpa sebarang penyakit. Tidak ada penyakit tiga serangkai, kolesterol, kecil manis, darah tinggi, apa pun tidak ada penyakit, mati dengan sebab apa tuan-puan? Mati dengan sebab sampai umur sehat mati. Sebab itulah dia jatuh petang tuan-puan, besoknya meninggal dunia. Petang tu dia masih mengajar, kuat, masih mengajar lagi. Umur dia 107 tahun tuan-puan. Tak nyayuk, akal sangat genius, sangat powerful tuan-puan. Power tak power, apabila dia buka kitab penuh tuan-puan, penuh kuliah setiap hari, tapi dia setiap kuliah dia tak lupa kat mana dia buka. Qala al-musannif, dia tak tanya murid dia sambung di mana. Ini kekuatan akal tuan guru yang berumur 107 tahun dan fizikal dia sangat solid, sangat tough. Kenapa? Kerana dia jaga ilmu pemakanan dan juga dia jaga ilmu syarak. Wallahu a'lam tuan-puan. Terima kasih kepada tuan-puan yang meraihkan kuliah kita pada malam ini, kuliah ulang kaji muzakarah kita pada malam ini, dan juga tidak dilupakan terima kasih banyak kepada pihak penganjur gabungan surau di Presiden sebelah Putrajaya yang diketuai oleh Al-Fadhil Ustaz Man kita, dan juga Ustaz Roy dan juga unit ataupun gabungan beberapa surai di Presiden sebelah Putrajaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rekodkan kebaikan di sisi kita dan beri manfaat kepada kita, terutamanya manfaat ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal
المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم يا كريم. Allah tuan-tuan, kita jumpa lagi kuliah dan seterusnya Sabtu insya-Allah, Sabtu pagi dan juga Ahad pagi. Terima kasih sekali lagi.